PKP itu telah menghindarkan orang, kebanyakan rakyat daripada terus membuat kerja yang biasa, dan bagi mereka yang tidak ada jaminan pendapatan yang lain, mereka tidak mempunyai pendapatan, dan sudah tentu ini memberi kesan yang buruk sekali. Ingin saya menegaskan bahawa sebenarnya PKP, sama ada PKP pertama ataupun PKP kedua, sebenarnya tidak perlu. Ya, kalau kita lihat apa yang telah dilakukan di negeri China, di negeri Jepun, di negeri Korea Selatan, di Vietnam dan di Kerala, di India Selatan, di tempat-tempat yang lain, mereka dapat mengawal wabak ini dan tanpa PKP pada peringkat seluruh negara. Di China memang tidak boleh dinafikan kerana wabak itu telah meluas. Di 3 provinsi di sekitar bandaraya Wuhan telah mengenakan PKP. Tetapi di tempat-tempat lain tidak ada PKP. Soalnya sekarang, soalnya pada ketika itu ialah bagaimana untuk mengawal keadaan, bagaimana untuk mengawal pengedaran wabak itu. Dan malangnya banyak negeri lain terpengaruh dengan pendekatan barat, sama ada di Amerika Syarikat ataupun di Britain dan sebagainya, dan akibatnya wabak itu telah menyebar dan akhirnya tidak ada pilihan lain selain daripada tindakan yang tegas dan sebagainya. Apakah suatu PKP pada peringkat seluruh negara perlu pada waktu itu? Boleh dipersoalkan, tetapi memang tidak boleh dinafikan telah diperkenalkan dan dikuatkuasakan, dan ada kesan yang boleh dikatakan agak baik dari segi pengurangan kes-kes yang baru. Tetapi soalnya tadi ialah berkait dengan kesan ekonomi. Ya. Jadi kesan PKP itu sudah tentu cukup besar, ya, kerana seperti di negeri-negeri lain, kita dapati bahawa PKP itu telah menghindarkan orang, kebanyakan rakyat daripada terus membuat kerja yang biasa, dan bagi mereka yang tidak ada jaminan pendapatan yang lain, mereka tidak mempunyai pendapatan, dan sudah tentu ini memberi kesan yang buruk sekali. Langkah-langkah yang diperkenalkan kerajaan itu agak berjaya dari beberapa segi. Misalnya untuk mereka yang kerja dalam perusahaan-perusahaan besar, mereka dapat majikan dapat subsidi daripada pihak kerajaan, dan itu pula menggalakkan majikan untuk kekalkan pekerja-pekerja dan tidak melepaskan pekerja, dan itu sudah tentu membantu. Tapi itu juga yang telah dilaksanakan di negeri-negeri yang lain, di barat misalnya. Tetapi yang terpinggir akibat daripada langkah-langkah yang diperkenalkan waktu itu ialah mereka boleh dikatakan 1/3 bawahan, iaitu mereka yang kerja sendiri, yang mempunyai perusahaan-perusahaan kecilan, penjaja-penjaja dan sebagainya, dan mereka ini yang tidak dapat terus berniaga sudah tentu mengalami satu pukulan yang cukup besar, dan sebaliknya kadang-kala terpaksa terus membelanja, termasuk perbelanjaan yang berkait dengan perusahaan. Bagi mereka PKP itu merupakan satu pukulan yang cukup teruk. Selain pada mereka ini, kita dapati bahawa ramai pekerja di Malaysia yang boleh dikatakan yang buruh kasar dan sebagainya, yang sebenarnya tidak ada jaminan pekerjaan, syarat-syarat pekerjaan yang baik seperti di perusahaan-perusahaan besar ataupun yang bekerja dengan kerajaan. Dan bagi mereka, boleh dikatakan bahawa langkah-langkah yang diperkenalkan tidak membantu mereka.